الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا آمين يا رب العالمين. Sesuai rahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti selalunya insya-Allah kita mengangkatkan syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah perkenan Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan untuk kita insya-Allah meneruskan lagi bincangan kita pada pagi ini. Sungguhnya tidak ada sedikit pun kemampuan kita melainkan segalanya adalah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala tuntut daripada hamba, supaya hamba ini sentiasa merasakan dirinya lemah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala setiap hari dalam kehidupan dia. Walaupun sama ada dia melakukan kesalahan ataupun tidak, hamba ini tetap sentiasa lemah, dan pasti kan setiap anak Adam ni akan melakukan kesilapan dan dosa, dan dalam hadis diingatkan bahawa sebaik-baik mereka yang berdosa anak Adam ini adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu ibn Adam khata'i wa khairul khata'ina tawwabin. Jadi moga-moga insya-Allah sikap dan juga ingatan yang kita telah sebut hari itu, Allah Subhanahu wa taala menginginkan supaya hamba ini berjalan di atas muka bumi dengan rasa sentiasa mengingati dan juga merasa cemas akan segala kemungkinan azab dan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala yang boleh datang bila-bila masa dalam berbagai bentuk menimpa kehidupan manusia ini, kan? Daripada atas ataupun daripada bawah, kan? Tanpa ada apa-apa persediaan, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghukum, mengadakan hukuman ataupun azab ke atas perbuatan ataupun sikap manusia, kan? Terhadap peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala ini, kan? Ini adalah sikap ataupun kehidupan, gaya hidup seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Tidak berjalan di atas muka bumi dengan penuh kesombongan dan mempersoalkan Allah Subhanahu wa taala mampukah, kan? Bila lagi Allah Subhanahu wa taala nak menghukum kami,
ataupun mampukah Allah SWT untuk menghukum, kan? Jadi ini adalah sikap yang menghiasi orang-orang yang ingkar, kafir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman sebaliknya, kan, mereka sentiasa tunduk, merendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa merasa cemas terhadap kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghukum manusia ni dalam kehidupan mereka ni, kan. Jadi alhamdulillah semalam kita telah pun membaca permulaan daripada blok yang kelima, kan. Blok yang kelima yang terakhir penutup kepada surah Yasin ini, iaitu ayat 69 sehingga 83, kan. Kita baca semalam ayat 69. Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan kesimpulan kepada permulaan ataupun pendahuluan kepada surah ini, yang membincangkan tentang penekanan awal surah ini adalah, kan, qasam ataupun sumpah Allah Subhanahu Wa Taala tentang Al-Quranul Hakim, katakan Al-Quran yang bijaksana, Al-Quran yang penuh dengan hikmah di dalamnya, kan. Wal Quranul Hakim, kan. Wal Quranul Hakim itu adalah Yasin, wal Quranul Hakim, ayat kedua adalah merupakan sumpah, qasam Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk menjelaskan, kan. Jawabul qasam dia adalah untuk menjelaskan ataupun menegaskan bahawa Al-Quran yang ditolak oleh orang-orang musyrikin ini, orang kafirin ini, adalah merupakan sebenarnya kitab yang penuh dengan kehebatan-kehebatan dan juga berisi petunjuk-petunjuk yang penting kepada kehidupan mereka, kan. Jadi dalam ayat 69 ni, penutup ini, permulaan kepada penutup ini menyimpulkan kembali isu yang telah dibawa di awal itu, kan. Dengan penegasan wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin, kan. Pertama dijelaskan bahawa kedudukan Al-Quran ini tidak dapat dibandingkan dengan syair, kan. Dan tidak layak bagi Rasul ataupun tidak layak bagi Rasulullah, begitu juga tidak layak bagi mereka-mereka yang bekerja untuk menyebarkan ketinggian Al-Quran ini hanya setakat untuk bersyair, kan. Bersyair, kerana syair ini dia adalah, kita sebut semalam, berkait dengan perasaan, kan. Tapi dia lack ataupun dia tidak meliputi, semalam kita sebut ada 3 sudut penting yang disebut Allah SWT dalam ayat surah Asy-Syu'ara ayat 224, kan, tentang perbezaan syair dan Al-Quran ini, kan. Kerendahan syair ini, kan, dalam 2 aspek yang penting. Syair ini, pertama dari segi sifat-sifat dia, dan kedua dari segi tujuan syair ini, kan. Sebenarnya kita telah sebutkan, kan, amat jauh martabat dan juga kedudukan syair dan Al-Quran ini. Ini adalah peringatan yang diberi oleh Allah SWT supaya manusia ini menghargai dan memahami, menyedari kedudukan Al-Quran yang penting dalam kehidupan mereka, kan? Tidak seperti mana syair, kan? Syair ini tidak ada pertanggungjawaban, kan? Dan juga syair ini juga tidak konsisten, katakan, isi kandungannya dengan tujuan yang jelas seperti mana Al-Quran Al-Karim, kan? Sebab itu tidak layak untuk mereka yang nak mengajak manusia kepada
ataupun untuk bercakap tentang din Allah SWT. Dia hanya setakat mengajak manusia untuk mengangkat kedudukan Al-Quran ini dari sudut-sudut tertentu, kemudian habis, berhenti begitu saja kan. Kerana Al-Quran ini dia in huwa illa dhikra, tidak lain hanyalah dia adalah pelajaran kan. Dia in huwa, sesungguhnya Al-Quran ini illa dhikra, zikrun kan. Dia adalah tidak lain kecuali adalah peringatan, pelajaran dan panduan kepada manusia kan. Maknanya illa in huwa penekanan kan. Kemudian illa zikrun, Allah kata dia tidak boleh digunakan untuk ataupun diterima, dihargai untuk sudut-sudut yang lain, kecuali kepentingan dia adalah zikrun, peringatan dan pelajaran. Maka nak kena terima sebagaimana yang sepatutnya. Fokus ataupun highlight tentang kebesaran, ketinggian, kehebatan Al-Quran dari segi bahasanya, dari segi menyentuh perasaan dan sebagainya, itu adalah untuk membawa kepada objektif ini. Objektif mengajak manusia supaya menyedari dan mengambil panduan daripada Al-Quran, zikrun ini kan. Kalau terhenti setakat mengkagumi Al-Quran, mengkaji dari berbagai sudut kan, seperti mana syair ini, manusia mengkagumi syair dan sebagainya, tapi terhenti di situ, ini tidak sepadan ataupun tidak selayaknya untuk Al-Quran kan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Al-Quran itu tidak lain hanyalah dia adalah peringatan, pelajaran, dan dia adalah Qur'anun mubin kan. Apa yang dibaca kan, dia adalah Al-Quran yang amat jelas kan, kandungan dan juga kehebatannya kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyeru ataupun mengingatkan supaya mereka menerima Al-Quran ini tepat sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan dan turunkan kepada manusia kan. Dan tidak sepatutnya mereka membandingkan, sebab objektif mereka ni mengatakan Al-Quran ini adalah syair adalah untuk menukar ataupun mengalihkan pandangan masyarakat tentang apa yang diajak oleh Rasul dan diberi peringatan oleh Rasul terhadap mereka kan? Mereka mengatakan bahawa ini bukan daripada Muhammad kan? Ini bukan daripada Allah, ini adalah daripada Muhammad, kerana kehebatan, kemampuan dia bersyair kan. Jadi Allah SWT menjelaskan tidak sama sekali kan. Al-Quran ini bahkan dia adalah merupakan peringatan yang datang daripada Allah SWT, yang sepatutnya kamu manusia mengambil pelajaran, mengambil panduan kan? Memahaminya, berusaha untuk memahami Al-Quran ini dan melaksanakan dia dalam kehidupan, menghargai. Itu adalah penghargaan yang sebenar terhadap Al-Quran kan? Begitu juga Al-Quran dia adalah kembar kepada kitab ini, adalah kembar kepada yang membawa kitab ini, iaitu Rasul. Rasul adalah pembawa kepada kitab. Maka seperti mana Al-Quran itu mesti dihargai untuk tujuan dan objektif penting dia, begitu juga Rasul. Rasul adalah merupakan pembawa peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menghargai dan mengkagumi Rasul ini bukan hanya dengan menyanyi-nyanyikan lagu untuk mengkagumi Rasul ini kan? Ataupun merasa cinta kepada Rasul kemudian berhenti di setakat itu kan.
Kerana Rasul ini adalah dijadikan untuk diikuti setiap apa yang dia, dan diambil peringatan terhadap setiap apa yang dia bawa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Didengar, diberi perhatian, kan, dan diikuti, ditaati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah hak yang sepatutnya terhadap Rasul dan terhadap Al-Quran, kitab Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kedua-duanya adalah diutus, dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dengan objektif dan tujuan yang tertentu kepada manusia. Jadi manusia sepatutnya tidak lari daripada fokus yang betul ini, kan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan seterusnya dalam ayat seterusnya ayat 70, kan, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qaul 'alal kafirin. Ini adalah objektif yang kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ini. Seperti mana yang kita sebut tadi, kan, supaya liyunzira man kana hayyan, supaya Rasul dia, kan, ataupun supaya sesiapa saja, kan, yang mewarisi tugas Rasul ini, kan, liyunzira, memberi peringatan, mengingatkan, man kana hayyan, orang-orang yang hati ataupun jiwanya hidup. Itu pertama, kan, kepada mereka yang, kan, ini telah dijelaskan panjang lebar di permulaan surah ini yang kita telah baca, kan. Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah menjadikan saddan, kan, dinding bagi mereka yang hatinya tidak hidup, yang mati hatinya, kan, dinding saddan, kan, di belakang mereka dan di hadapan mereka, kan, dan menjadikan tengkuk mereka terbelenggu sehingga mereka tidak dapat melihat lagi segala objektif yang penting yang diturunkan Al-Quran, kan. Begitu juga melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di sekeliling mereka, yang menjadi hujah-hujah yang penting kepada apa yang diturunkan melalui Rasul ini, kan. Ini kita telah baca di dalam permulaan surah Yasin ini. Di sini sekali lagi kesimpulannya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa Al-Quran ini diturunkan, kan, supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hati dia, hayyan, kan, yang dapat memberi tindak balas terhadap seruan daripada Rasul, kan. Ini diumpamakan ataupun disifatkan sebagai hidup, kan. Yang lawan daripada ini, yang tidak dapat memberi tindak balas ataupun terhadap seruan Rasul ini, dikatakan sebagai mati, kan. Jadi yang hidup ialah yang memberi tindak balas. Yang tak dapat memberi tindak balas, maka ini adalah orang yang mati, kan. Mati hakikatnya mati hatinya, kan, tapi digunakan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala mati, kan. Wa yahiqqal qaul, dan supaya tetap dan pastilah berlaku ketetapan azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang-orang kafir yang mengingkari Rasul ini, kan. Jadi ini adalah objektif turunnya Al-Quran ini, kan. Satu segi kita kata untuk memahami, kan, hakikat ini, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut pertama Al-Quran ini turun memberi peringatan kepada orang yang hati yang hidup, yang masih hidup. Untuk orang yang tidak mau menerima juga pula, kan, untuk mereka ni adalah nazir, kan, amaran, kan. Dan juga amaran menjelaskan orang-orang yang begini pastilah, kan, akan berlaku ketentuan atau perkataan Allah terhadap mereka. Perkataan ini perkataan yang mana? Ini disebut, kan, disebut oleh sebenarnya dalam surah Al-A'raf, kan, ayat 16, kan, kita baca
Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah rujukan kepada qaul. Al-qaul ini wa yahiqqal qaul, maksud dia adalah tetap pastilah berlaku, dilaksanakan ketetapan ataupun peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini merujuk kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jawapan Allah kepada iblis apabila iblis hukum oleh Allah SWT sebagai tersesat kerana kesombongan dia, tidak patuh kepada Allah SWT atas suruhan untuk sujud kepada Adam. Kita baca kisahnya dalam surah Al-A'raf ayat 6, daripada ayat 11 hingga ayat 18, panjang. Dan kita tengok dari ayat 11 hingga ayat 15 itu menceritakan tentang latar belakang kisah iblis dengan Adam ini, penciptaan Adam ini. Iblis menafikan ataupun melanggar suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan bahawa dia lebih baik daripada Adam, seterusnya. Kemudian dalam ayat 16 ini iblis menjawab, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab kepada Allah, kerana engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang mereka daripada jalan engkau yang lurus. Ini apa yang dijanjikan. Iblis berjanji kepada Allah, berikrar bahawa dia benar-benar akan menggelincungkan manusia ini, keturunan Adam ini, daripada jalan yang lurus. Ini satu lagi sifat buruk iblis ni. Pertama, dia takabur dan sombong ni. Kedua, dendam kesumat yang tidak hilang-hilang, yang bersifat keras, keras degil dan keras hati. Dia tidak mahu juga untuk mengiktiraf apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan. Jadi ini sifat buruk yang akan membawa manusia kepada kehancuran. Tidak semestinya ini berlaku dalam keadaan seorang tu nampak keras dan mungkin dia dalam keadaan yang lembut ke dan sebagainya, sikap dia, sifat dia, tetapi pendirian yang menunjukkan kedegilan, yang tidak mahu untuk menerima atau merendahkan hati. Ini adalah bencana besar kepada mana-mana makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, khasnya manusia dan jin, kan. Kerana inilah iblis, sikap iblis satu, dia malah berikrar bahawa dia berazam dengan keazaban yang amat kuat, lebih kuat daripada azam manusia, untuk taat kepada Allah. Itu ikrar dia untuk memastikan, sehinggalah ketitisan nafas dia yang terakhir, dia akan memastikan anak Adam ini akan tersesat daripada siratal mustaqim ini, kan. Bila berada di atas jalan yang lurus ini, siratal mustaqim, kan. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berjanji kepada Allah, berikrar kepada Allah, kemudian saya akan mendatangi mereka daripada muka dan daripada belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat kepada kau. Ini adalah sifat satu, sombong. Yang kedua, amat degil dengan keadaan diri dia. Dia tidak mahu untuk merendahkan ataupun mengaku kesilapan, dan memperbaiki diri dia. Ini sifat, sikap yang akan juga iblis turunkan. Kalau boleh dia nak menarik semua anak Adam, membuktikan kepada Allah bahawa dia tidaklah seteruk itu, anak Adam juga akan sama macam dia, kan? Yang dibangga-banggakan oleh
dalam ayat ni kan, dia menganggap bahawa Allah SWT tidak sepatutnya menyuruh dia sujud kepada Adam kerana dia lebih baik daripada Adam. Dia akan buktikan bahawa Adam dan keturunan dia ini tidaklah sebaik yang Allah SWT bayangkan, kan? Na'udzubillah. Kemudian Allah SWT berfirman, ini adalah qaul yang wa yahiqqul qaul yang disebut oleh dalam ayat ini. Allah SWT menjawab apa yang disebut oleh iblis ni. Qala akhruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman, Allah berkata kepada iblis, kan, keluarlah kamu dari syurga itu, kan, sebagai seorang yang terhina lagi terusir. Sesungguhnya siapa saja di antara mereka, itu anak-anak Adam ni, manusia ni, yang mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka Jahannam dengan mereka semuanya. Jadi ini adalah yang disebut dalam ayat ni, liyundhira man kana, supaya Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran ini, Muhammad dan diutuskan Rasul ini, supaya memberi peringatan kepada orang yang hidup hatinya. Sebab itu kita sebut di dalam surah Al-Baqarah, awal surah Al-Baqarah ni Allah sebut, kan, tanzilul alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang menghidupkan takwa ni dalam hati dia, kan. Jadi orang yang hidup hatinya ini sajalah yang akan bertindak balas terhadap Al-Quran yang datang daripada Allah SWT ni, kan. Dan juga yang kedua, supaya pasti akan dilaksanakan, kan. Yang mereka persoalkan, yang mereka tanya-tanyakan, bila nak datang, bolehkah Allah SWT menjadikan, kan, ataupun membalas, kalau kami dah mati lama dah, nak hidupkan balik, kan, orang yang dah mati ni, bolehkah Allah SWT membalas apa yang dia katakan ini, yang disebut oleh Muhammad ini, bahawa akan berlaku ketetapan azab, kan, yang disebut dalam ayat tadi kepada iblis ni, kan, aku akan mengisi neraka Jahannam dengan kamu semuanya, iblis dan juga mereka yang mengikuti iblis ni. Inilah ketetapan Allah SWT. Datangnya Rasul ini untuk membenarkan, meyakinkan, untuk menjelaskan kepastian akan berlakunya azab atau perkataan Allah SWT ini terhadap orang-orang yang ingkar kepada apa yang diturunkan Allah SWT ini. So ini adalah Allah peringatan akan janji dan ketetapan Allah, iaitu azab yang telah ditentukan bagi mereka yang ingkar ini, kan. Dan mereka tidak akan mempunyai alasan lagi di hari pembalasan, kerana segala peringatan telah pun sampai kepada mereka. Jadi ini adalah peringatan yang datang, kan. Akhirnya Allah SWT menjelaskan peringatan ini yang datang melalui Quran, kitab Allah SWT dan Rasul ini, adalah menutup kemungkinan untuk mereka memberi segala hujah-hujah lain, kan, bahawa mereka tidak mengikuti kerana berbagai-bagai sebab, kan. Jadi akhirnya mereka akan diisi ke dalam neraka Jahannam, kan. Seterusnya Allah SWT menjelaskan bahawa seperti mana di dalam hujah-hujah yang digunakan di awal surah ini, khususnya kita tengok dalam blok yang kedua, awal blok yang kedua, kan, ayat 33 hingga 35. So awal ini adalah kesimpulan, kita katakan, di awal blok yang pertama menjelaskan tentang Al-Quranul Hakim, kan. Blok yang kedua berisi hujah-hujah, kan, di kedua dan ketiga, kan, hujah-hujah yang dilontarkan terhadap mereka yang menolak, kan, ataupun hujah-hujah untuk meneguhkan tentang isi apa yang dibawa oleh Rasul ini, kan. Hujah-hujah yang digunakan, satu, sejarah sebut kat situ, yang blok yang kedua. Blok yang ketiga adalah tentang hujah-hujah di dalam alam
semesta kan, dalam apa yang ada di alam-alam ini kan. Di dalam bahagian kesimpulan ini kita tengok koheren Al-Quran ni kan, disimpulkan kembali, dibawa kembali hujah ini juga, hujah apa yang ada dalam alam semesta ni kan, untuk menegaskan, meneguhkan kan. Kalau di dalam bahagian yang pertama ayat 33 hingga 35 contohnya, Allah SWT menyebut tentang kapal yang terapung kan, di atas air, yang mengapungkannya adalah Allah SWT kan. Di sini disebut lagi tentang binatang-binatang dan juga kejadian-kejadian Allah SWT. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Apakah mereka tidak melihat bahawa sesungguhnya kami telah menciptakan amilat mimma lahum mimma amilat aydina, daripada apa yang kami cipta daripada dengan tangan kami, dengan kekuasaan kami. Disebut di sini aidina, tangan kami kan, dengan kekuasaan Allah Subhanahu taala kami buat kan binatang-binatang kepada mereka. Binatang-binatang ini asalnya binatang yang liar kan. Fahum laha malikun, kemudian mereka menguasainya. Jadi ini adalah apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu taala untuk menjadi hujah. Nanti kita akan bahaskan besok insya-Allah. Hujah ini adalah hujah kesimpulan kan, daripada dalam surah ini, yang insya-Allah nanti kita akan besok kita akan tengok kan. Dan insya-Allah saya sudahi dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.